Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, kita ada bincang mengenai 4 type of machine learning. Pada video kali ini, saya nak ceritakan mengenai AlphaGo yang didevelop oleh DeepMind. Manusia dari zaman purba dulu, dia nak tahu intelligence dia, nak test intelligence bagus tak bagus, kita akan main contohnya chess. Kalau kat negara-negara Jepun, dia main shogi kan. Dan yang famous, yang lama adalah Go, yang famous kat area Jepun, Korea semua kan, dan China. Jadi salah satu cara researcher AI nak tunjuk kata AI ni boleh menang dengan manusia dengan create program yang boleh menang dengan champion dunia lah kan. Kalau yang famous, IBM Deep Blue kan, dia menang dengan Kasparov, world champion pada tahun 1997. Tapi pada tahun 2015 dan ke-16, dunia digegarkan dengan kewujudan AlphaGo yang boleh menang dengan manusia dalam permainan Go. Kenapa orang terkejut kan? Kenapa hebat sangat kan? Kalau kita tengok chess, dia ada combination 10 kuasa 120 jenis movement lah, combination. Dan shogi pun ada 10 kuasa 220 jenis combination dalam game. Go ni, iaitu ego ni, dikatakan ada lebih daripada 10 kuasa 330. Dikatakan number ni lagi besar daripada jumlah semua zarah yang ada dalam universe. Jadi kita boleh nampak betapa complicatednya game ni kan. Dia jadi banyak sebab dia punya game sangat simple. Rule dia pun dia ada hitam putih je di atas 19x19 punya board. So dari segi matematik, dia punya combination jadi terlalu besar kan? Jadi walaupun Deep Blue menang dengan world champion, lepas Deep Blue ni ada lagi chess AI yang power, iaitu AI yang dipanggil Stockfish lah. Shogi pun AI yang dipanggil Elmo, dia dah menang dengan human. So tinggal Go saja. Tapi miracle berlaku bila DeepMind dia berjaya create AlphaGo. First, dia menang dengan seorang pemain profesional, Europe champion yang nama Fang Hui. Fang Hui kalah 5-0 lah, dia kalah. Masa tu AlphaGo Fang dia panggil, famous lah. Kemudian next year tu, dalam 2016 tu, dia lawan dengan Lee Sedol, world champion lah, 4-1 tak silap saya. Dan kemudiannya DeepMind keluarkan AlphaGo Master yang memang tak ada manusia boleh menang. Maka terciptalah sejarah di mana semua game yang gunakan strategi kebijaksanaan dimenangi oleh komputer. Cerita dia tak habis kat situ, dia ada lagi sambungan dia kan. Kemudiannya ada satu algoritma baru dinamakan AlphaGo Zero. Dia menang dengan AlphaGo Master tadi. Saya selalu tanya soalan ni lah, kenapa kan? AI dia beat AI kan? Dia dalam AlphaGo ni asalnya, dia ada dua algoritma penting yang support. Satu adalah Monte Carlo Tree Search dan satu lagi adalah Deep Learning. Disebabkan oleh kombinasi yang sangat besar, so komputer tak boleh kira semua possibility dalam ego. Jadi kita kena guna Monte Carlo Tree Search untuk simplify kan? Step mana yang paling kemungkinan besar nak menang. So macam mana dia buat? Dia ada few step. Kat gambar rajah ni, dia ada selection, layout, expansion dengan back propagation. Maksudnya dia explore lah, dia try randomly kan, try move. So bila dia menang, dia akan feedback balik kan? Dia akan nampak movement kat situasi yang mana yang paling dia boleh menang lah. Dan secara langsung, combination yang tak boleh menang, dia akan eliminate lah. Dan AlphaGo yang awal-awal ni, dia menggunakan supervised learning. Maksudnya dia orang ambil semua gambar kan, atas hitam putih tu, dia orang feed kepada deep learning. Step-step 2000 tahun lebih punya manusia punya game record yang ada kan, dia orang train bagi AlphaGo ni learn. AlphaGo tak habis kat situ. Yang menarik yang lepas tu, lepas dia dah learn mana manusia ni, dia lawan sama sendiri. So AlphaGo ni famous dengan tu lah, maksudnya AI dia lawan dengan AI. Bila dia lawan masing-masing, different knowledge kan, so dia majukan lagi. Lepas tu dia start dia lawan dengan Fang Hui tadi kan, dia menang. And then bila dia keep ulang-ulang, then dia boleh lawan dengan Lee Sedol dan menang kan. Dan bila sampai AlphaGo Master, dia memang tak boleh lawan dah. Dan dikatakan Lee Sedol ni sekarang dah bersara kan. Dia cakap macam dia kena cari jalan lain lah. Walaupun dia boleh menang manusia, tapi dia ada entiti lain yang
tak boleh beat kan. Jadi balik ke persoalan yang tadi kan, AlphaGo Zero kan, dia beat AlphaGo Master yang dia ajar beribu-ribu tahun pengalaman manusia. So AlphaGo Zero seperti nama dia Zero, dia tak diberi apa-apa pengetahuan yang lama. So, macam mana dia learn lah? Dia dalam dunia dia sendiri, dia start, dia tahu main je, dia put step, dia jalan-jalan menang kalah, dia revalue balik. Maksudnya dia guna reinforcement learning kan. Maksudnya dia tak supervise lah. Jadi dia learn. Mula dia dalam 3 hari dia learn. Dia dah boleh sampai level yang dia beat world champion tu, Lee Sedol. And then dalam 40 hari, lepas 40 hari dia keep training, dia dah boleh menang semua AlphaGo previous version, termasuk AlphaGo Master. Dia dalam AlphaGo asal-asal pun dia ada reinforcement learning, tapi dia basic input asal tu dia guna supervise. Dia guna deep learning, learn step manusia. AlphaGo dia tak bagi benda tu, dia create sendiri. Dia guna reinforcement learning, dia create polisi dia sendiri. Dan akhirnya apa yang berlaku, dia boleh learn main Go dan beat semua AI. So apa yang kita boleh learn daripada cerita ni? First, dalam AlphaGo ni kita boleh handle masalah yang sangat complicated kan, dengan menggunakan kaedah simulation. Maksudnya first kita bagi input pada dia, and then dia belajar, dia lawan dalam dunia digital sama sendiri dan dia majukan diri dia. Yang ni salah satu achievement yang manusia tak pernah dapat lah. AlphaGo mengejutkan dunia. This is the first achievement yang saya rasa hebat lah. Yang lagi best adalah kita ingat kita punya pengetahuan ni hebat sangat kan, manusia kan. Tapi dengan create satu AI yang kita ajar dia polisi saja, environment, macam mana nak main Go kan, rule dia tu je, dia boleh belajar sendiri kan. Malah dengan menggunakan kaedah ni, dia dapat mengatasi 2000 tahun lebih pengalaman manusia main Go. Dia dapat step yang kita tak pernah kan. Maksudnya kita berjaya tarik future. Kalau kita main manusia tanpa komputer kan, tanpa AI tadi, mungkin kita akan take another few hundred years sampai situ. Tapi dengan kita menggunakan komputer tadi, AI, kita tarik future tu datang ke depan kita dan kita sendiri tak boleh menang. Yang ni adalah keajaiban lah kan. Kalau kita tengok kat sini elo rating ni selalunya dia gunakan untuk game lah, macam chess kan. Kita tengok AlphaGo Zero ni paling tinggi lah banding yang lain kan. Dan dikatakan manusia dah tak boleh lawan lah kan, AlphaGo ni. DeepMind ni dia orang keep research lagi, kemudian dia create AlphaZero. AlphaZero ni maksudnya dia orang nak cuba apply konsep yang sama AlphaGo Zero tu ke chess dan shogi. Dan yang paling bagus sekarang adalah MuZero. MuZero ni dia orang cuba generalize algoritma yang sama dengan konsep tadi, yang guna Monte Carlo search tree, deep learning dengan reinforcement learning. Dia orang gabung supaya dia boleh belajar main game. Sekarang dia orang tengah test dengan game-game macam Atari kan, AI yang fleksibel. Satu benda yang kita kena faham, research dulu-dulu ni, dia macam chess ke shogi ke, dia memang boleh main chess dengan shogi je. So sekarang apa yang DeepMind cuba buat adalah AI yang boleh belajar the rules tu. Dia first start dengan faham game tu. Kita tak perlu program macam main game Atari tadi, dia macam dapat output daripada environment tu, dia faham, dia cuba optimize secara tak langsung, dia tahu macam mana nak main game dan akhirnya dia boleh master lagi. Level Go ni bukannya dia orang fikir secara logik kan, macam komputer. Manusia ni dia macam intuition dan creativity kan, macam strategi tu dia just rasa dan feel kan, macam level subconscious kan. Sampai level tu pun mesin berjaya replicate dan malah melebihi kan, menyebabkan orang terkejut lah kan, macam mana mesin ni boleh menang dengan manusia. Kalau kita ingat video saya yang lepas, saya cerita pasal deep learning kan, maksudnya knowledge yang dalam deep learning ni adalah black box. Kita really tak tahu macam mana daripada gambar hitam putih tu dia bagi next step. So ini adalah kemajuan yang menakutkan dan membuka pintu yang baru lah kan. Dengan menggunakan komputer kita boleh simulate dan kita boleh bawa kemajuan masa depan ke masa sekarang. Yang ni yang saya nampak dengan achievement AlphaGo lah. Dan benda ni akan di-apply dalam banyak bidang, bukan dalam game saja. Jadi apa yang kita nampak dengan combination supervised, unsupervised dan reinforcement learning kan, dengan ada satu algoritma balancing ketiga-tiga algoritma, sekarang kita still kena fix game. Nanti kita akan dapat satu algoritma yang dia learn sendiri rules, dan dalam rules tu dia cuba menang dan cuba optimize. Dan ini adalah satu step ke general AI yang saya cerita awal. Kalau kita rumuskan cerita AlphaGo ni,
First adalah AI versus AI kan. Start daripada supervised learning yang kita bagi pengetahuan ke AI, dan AI lawan sama sendiri, belajar sama sendiri, dan dia maju daripada manusia. Dan yang kemudiannya AlphaGo Zero yang sendiri tanpa pengetahuan pun dia boleh explore. So kita ada dua direction yang boleh mengubah kita punya masa depan lah. Okay, setakat ni dulu. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.